Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari Khamis. Salam 30 Januari 2020. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Bersiaran secara langsung dari luar, khas untuk anda. Cuaca sangat baik, cuaca sangat cerah, cuaca sangat mengizinkan untuk pada hari ini kita bersiaran secara luar. Alhamdulillah, saya sangat excited untuk sesi pada hari ini, yang mana saya rasa ni adalah sesi yang paling best untuk kita macam santai, macam kita relax, macam kita borak-borak, untuk sesi seperti biasa, sesi kopi panas. So sebelum saya pergi lebih jauh, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd, dan saya berada di luar pada hari ini di Seksyen 13 Shah Alam, berdekatan dengan pejabat Richworks di Rich Q. So, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Ya, Tuan Ashraf, bangun. Ini bukan sesi bangun. Ini adalah sesi kopi panas yang mana saya sedang bersiaran secara langsung di Instagram Richworks dan juga di Facebook Richworks. Instagram Richworks Official dan juga di Facebook Richworks. So, bagi anda yang sedang menonton, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda, apa saya nak anda bantu saya nak anda maklumkan kepada saya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah anda rasa tenang? Nampak ada kehijauan, ada macam buayan kat belakang saya, nampak ni ada buayan. Siapa last main buayan? Bila last anda main buayan? Cuba fikir. Swing dalam bahasa Inggeris je. So kalau semua okey, saya nak anda tulis situ jelas dan terang. Tulis situ. Jelas dan cerah atau jelas dan terang lah. Kalau jelas, tulis situ jelas. Terima kasih. So kalau semua okey, saya juga nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak anda bantu saya untuk belanja love dengan like. Anda di Facebook boleh belanja love dengan like. Anda di Instagram belanja love kala-kala tu. Dah lama dah tak main buayan. Yes, terima kasih Tuan Muhammad Halil Husairi. Sekejap lagi kita join sama-sama. Waalaikumsalam. Puan Ayu, terima kasih dari Pelamin Bajet Terengganu. Terima kasih Cik Rashida. Terima kasih. Tenang, lihat muka tuan penuh nur. Ada sebab ni. Alhamdulillah, kita bersiaran secara di luar di satu tempat yang sangat tenang, tempat yang menjadi tumpuan ramai orang pada hari Jumaat pada waktu Zuhur. Tekalah dekat mana saya bersiaran, saya tak nak bagi tahu. So kita memang saja cari spot macam ni. Saya dah lama dah nak live dekat tempat ni, dan saya rasa Alhamdulillah hari ni diberi kesempatan. Lighting pun okey. Kalau siang dia lighting dia tak cantik sikit, so petang lighting dia agak cun. So okey. So saya ada satu topik hari ni yang saya nak share untuk sesi kopi panas, yang mana bestnya adalah hari ni saya sengaja datang sini untuk memohon apa yang best. Sebab esok saya akan ada run kelas selama 3 hari 2 malam. Saya akan run kelas 3 hari 2 malam untuk program EFP. Ni program EFP. Kalau anda pernah dapat buku teks ni, buku teks hamster ni, siapa ada buku teks hamster ni, 300 muka surat. 300 muka surat. Siapa pergi program EFP yang saya run, Alhamdulillah. So esok saya akan run lagi untuk permulaan tahun 2020. Saya akan run 3 hari 2 malam untuk 9 topik EFP. That's why hari ni saya datang sini buat live dekat luar, sebab dah bosan buat live kat office. Macam duduk sangat kan. So macam better kita bersiaran secara di luar pada hari ni, so that kita in a way kita enjoy the moment, kita ready, tenang, so that mohon keampunan, mohon dipermudahkan bermula esok sampai hari Ahad. So insyaAllah saya harap segalanya mudah. Cik Safiah Kamsani dekat Majlis Al-Ikhlas Seksyen 13 kan tuan? Mungkin kalau anda ada berdekatan dengan lokasi yang diberitahu oleh Cik Safiah di Facebook, mungkin datang hijack saya tak tahu. Mungkin saya ada di sini, mungkin tidak. So basically kita nak mohon bagi anda yang akan hadir, siapa akan join saya untuk EFP 3 hari 2 malam. Saya ucapkan anda bersedia. Semalam saya dah cakap. So saya nak anda ready lah dengan semua benda. Kena datang kena ada calculator, kena ada bawa bersedia dari segi mental dan fizikal. It's not an easy class, to be honest. Dia akan kelas yang sangat mengantuk, akan sangat bosan, akan sangat macam-macam benda. Tapi itu semua saya akan tipu anda. Saya akan pastikan anda tidak mengantuk, saya akan pastikan anda tidak bosan, saya akan pastikan anda give the full energy untuk sesi esok sampai hari Ahad. I will give my best. Okay. Sukanya tuan Nas dah ingat nama saya. Ya, Puan Ayu. Saya ingatlah nama puan. Dah banyak kali puan bagi tahu, saya kena ingatlah puan.
Pelamin bajet Terengganu atau nama tak silap saya nama Rohayu kan hari tu puan pernah tulis. Tapi puan tulis Ayu tu Ayu lah. Memang sesuai lah nama Ayu buat bisnes pelamin. Okey, so memang cerah betul ni. Lighting ni sebenarnya tak okey ni sebenarnya ni. Betul? Adakah okey ke macam ni? Adakah anda di Facebook nampak saya? Ataupun kita patutnya kena adjust sikit macam ni. Sekejap, kalau saya adjust macam ni jadi macam mana? Sepatutnya kena ke sini kan. Okey, kita adjust sikit lah. Tim saya kata dia nak adjust. Dia kata dia nak adjust. Adjust sikit. So saya pun beranjak lah ke tepi sedikit. Okey. Nampak lebih cemerlang sikit. Yes. Di Facebook akan nampak lah buayan tu lagi. So saya pun tengok lah. EFP tu apa ya? First time tengok. Oh, first time tengok. Cik Humble Sweet. Okey, EFP ni sebenarnya adalah program 3 hari. Program ni saya just nak share je. Saya nak run kelas ni. Program EFP ni saya ajar 9 topik. Cik Humble Sweet. Saya ajar topik 9 topik. Saya ajar tentang penubuhan syarikat SSM. Saya ajar tentang cash flow. Saya ajar tentang costing, HR, harta intelek. Saya ajar tentang legal, banking. Saya ajar tentang account. Saya ajar tentang cukai. So semua topik-topik yang membosankan. Kalau anda belajar dengan orang lain. Siapa pernah pergi kelas EFP? Dalam ni tadi ada Tuan Firdaus Razi. Kalau anda pernah belajar dengan saya, insya-Allah anda tak akan bosan, anda tak akan mengantuk, anda akan boleh jadi faham, anda akan nampak bijak. Itu mantranya. Kita nak bagi anda nampak bijak. Dan insya-Allah seriously siapa yang hadir kelas EFP untuk esok akan berbaloi lah. Dia akan nampak macam mana nak basic nak urus duit, basic nak urus staff, basic nak faham tentang cukai, basic untuk macam mana nak mula buat bisnes. Itulah, tapi you all kata, tapi Tuan Nasrul pergi kelas Tuan Nasrul tak nampak pun basic dia. Yes, I make it fun. Yes, thank you Tuan Firdaus Razi. I make it fun. Yes. So saya ajar dalam nada yang sangat best. Saya ajar dengan tak pastikan anda tak mengantuk. Kalau anda pernah belajar benda ni dekat universiti dengan lecturer, mungkin agak berat, tapi dengan saya insya-Allah saya bagi benda tu really fun lah. Actually saya bukan nak share pasal kelas tu. Tapi since anda dah tanya macam mana nak join best je, bila next class? Next class insya-Allah bulan April ataupun bulan Mei. Setakat ni bulan April lah. Mungkin Cik Humble Sweet boleh tinggal nombor telefon. Siapa berminat lah nak tanya sebelum saya run program, run topik pada petang ni. Siapa berminat nak tahu pasal siapa nak dapat buku 300 muka surat. Ni topik dia ni. Dia mirror sikit tapi saya tunjuk je lah. Okey. Ni. Saya ada topik ni, 9 topik. Kalau anda nampak, saya ada 9 topik. 9 topik dekat 300 muka surat. So saya nak anda tinggal nombor telefon lah. Terima kasih dah join EFP bulan yang lepas. Terima kasih Cik Fuza. Ramai yang dah join sebenarnya. Ramai dah join, so anda just tinggal nombor telefon. Nanti tim kita akan call. Saya nak anda tinggal nombor telefon, DM, PM atau tinggal terus dekat sini. Biar tim kita call. Kenapa saya nak tim kita call? Bukan anda yang call kami. Kita suka kalau tim kita ada peluang untuk bercakap dengan anda. So nak sangat join sekarang tapi masih ambil lagi. Next time saya akan join. Okey, minta maaf Puan Biha. Next time buku tu ada kopi untuk dijual. Kami tak jual buku EFP. Saya takkan jual buku EFP. Sebab kalau saya jual buku EFP, you all akan ada masalah untuk memahami. Sebab buku EFP tu kalau anda tak dengar daripada saya, tak di-guide untuk faham, kebarangkalian anda akan jam, anda akan ada situasi sangat-sangat tinggi. So memang kami tidak jual. Waalaikumsalam Tuan Ashraf Ghazali, terima kasih. Jangan sampai kali ke-19. Okey, Tuan Hishamuddin USA, terima kasih kerana tinggal nombor telefon. Nanti tim kita akan call Tuan terus. Lepas ni insya-Allah dia akan call terus. Itu kepatasan tim kami. Tim kami bersedia macam tangkap je nombor telefon ni. Terima kasih. Okey, Tuan Arif Adlan, kalau nak tahu tentang EFP boleh tinggal nombor telefon. Biar tim kita call. DM, PM lah. Okey. Saya bukan nak cerita pasal kelas EFP. Saya nak cerita pasal benda lain ni. Saya datang sini. Yelah, saya memang ada dekat masjid. Masjid section 13 Shah Alam. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita akan doa lah apa yang patut. Itulah. Mungkin ramai. Apa ni asal lambat tak apa. That's why kita nak run sesi ni sekejap je dulu. So that dah join. Memang bagus. Terima kasih Puan Ayu. Dah join. Pelamin Bajet Terengganu di Facebook. Dia kata dah join. Terima kasih anda yang tinggal nombor telefon. Thank you. So tim kita akan call. Saya tak pasti ada lagi seat ke tak untuk esok. Sepatutnya ada lagi seat untuk esok. Yes, you all boleh datang je lah. Wow.
Awesome, ramai gila, tinggal nombor telefon. Yes, tinggal je reserve seat. Kalau tak boleh datang untuk esok, boleh datang untuk akan datang. Tapi bagus kalau anda boleh datang esok sebenarnya. Sebab yalah, lagi cepat anda belajar pasal macam mana nak urus duit, macam mana nak urus costing, faham tentang cukai. Kan lagi bagus lah pada saya. Bagus kalau anda nak datang esok, sempat lagi. Ada lagi ke nak? Yes, ada lagi sebenarnya. Cik Humble Sweet, ada lagi. Kita ada seat lagi, ada limited seat tapi masih ada lagi. Datanglah, tapi dekat Shah Alam kelas ni. Esok kelas ni dekat Shah Alam, section 13. Berdekatan dengan office kami. Anda boleh call. Ataupun anda call ni lah nombor 019-244-2244. Tim, tinggal nombor telefon tu bagi mereka call juga. Kalau let's say dia tak sabar sangat, tim kita boleh call. Atau you boleh call kami 019-244-2244. Okay, saya nak share ni, boleh ke tak? Korang macam tak bagi saya share je. Saya bukan nak cerita pasal kelas ni. Kelas insya-Allah dia akan start run, tak ada isu pun. Kalau you nak datang saya okey, tak datang pun saya okey juga. Saya still kena run. Tapi saya nak bagi something petang ni. Ready? So kalau ready, tulis situ ready. Tulis ready. Topik malam ni lah. Topik petang ni. Topik petang ni adalah 5 cabaran utama dalam bisnes. 5 cabaran utama dalam bisnes. Ini dalam kerangka apa yang saya boleh share adalah kelas esok, jumpa esok. Terima kasih Tuan Hishamuddin. Terima kasih. InsyaAllah Tuan akan datang, saya yakin. Terima kasih. So kita ada 5 cabaran tentang bisnes. Okey. Berapa cabaran? 5 cabaran dalam kerangka saya. So cabaran yang pertama, tulis itu 1. Tulis 1. Okey, cabaran yang pertama adalah nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda run bisnes, apa yang saya boleh rungkaikan, bila kita buat something, kita buat benda yang sangat-sangat kita suka, yang kita ready untuk buat bisnes. Cabaran yang pertama, harga berapa EFP? Cik Nur Suhaili, nanti tim kita akan bantu. Nanti awak tinggal nombor telefon, PM, DM, tim kita bantu. Okey, kejap. Nanti saya buka balik persoalan tentang EFP ni. Sekejap. Bagi saya share dulu, okey? Boleh? Okey, nombor 1. Cabaran pertama adalah cabaran berhubung dengan orang lain. Cabaran berhubung dengan orang lain. Apa maksud dia tu? Bila anda run bisnes, anda kena ingat, bisnes anda tak boleh buat seorang-seorang. Anda tidak boleh sesuka hati buat semua benda. Semua benda buat sendiri. Itu satu benda yang, semua benda yang tak apa-apa lah. Maksudnya kadang-kadang ada orang dia rasa dia seorang buat bisnes pun dia boleh run. Salah tu, cakap masalah salah. Anda kena ada satu cara yang bijak bercakap dengan orang lain. Yes, terima kasih Tuan Arif Adlan di Instagram. Networking, betul. Orang lain yang kita masukkan ni adalah, termasuklah of course, kita paling penting kita kena deal dengan pelanggan kita. Customer is number 1. Kedua, macam mana kita nak deal dengan kita punya supplier. Supplier sangat penting. Yang ketiga, macam mana kita nak deal dengan team kita. Team kita, staff kita ataupun partner kita. Itu bukan satu benda yang mudah. So itu cabaran yang anda kena faham bila anda nak berhubung dengan team anda ataupun partner anda. So itu yang tadi saya cakap 3. Dengan team lah, team sama ada staff ataupun partner. So 3. Yang keempat, ni selalu juga kadang-kadang kita terlepas. Yang keempat adalah kita sendiri kena faham macam mana cabaran untuk kita deal dengan kita punya family member juga. Kadang-kadang kita sibuk bekerja, kadang-kadang kita terlalu fokus, kita tak ada masa. So itu cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak bagi tahu dengan family. Kadang-kadang macam saya ada cabaran saya. Saya pun run business, saya run business bersama dengan Richworks. So cabaran saya adalah nak bagi tahu dengan anak saya kena kerja. Bukan senang So bila saya kena kerja tu, saya rasa macam okey. Kadang-kadang how to say, Waalaikumsalam Nuraisa HQ. Adakah ini Puan Aini? Gambar Puan Aini. Adakah ini memang Puan Aini? Terima kasih. Kalau ya Puan Aini, kirim salam kat Puan Aini. Ataupun kalau Puan Aini sendiri, Waalaikumsalam. Terima kasih. Macam saya punya cabaran dengan family juga ada. Anak saya tanya kenapa sibuk, bila nak cuti. Macam weekend ni tak boleh cuti, kena kerja. Weekend lepas pun kerja juga untuk program Nak Ubah Hidup. Mungkin minggu depan boleh cuti weekend. Tapi sebab kami run program event company, kami run seminar, kami tahu weekend kami kena kerja. So, tak mudah untuk cabaran untuk berhubung dengan orang lain. Dan last, nombor 5, cabaran dia. Bukan cabaran nombor 5. Cabaran nombor 1 tadi berhubung dengan orang lain. Saya dah bagi tahu 4. Pertama dengan pelanggan, kedua dengan pembekal, ketiga dengan team, keempat dengan family, dan nombor 5.
berhubung dengan kerajaan, government. Faham government? Tak mudah tak mudah untuk berhubung dengan government. Maksudnya apa tu? Nak deal tentang pendaftaran perniagaan, nak bayar cukai, nak macam-macam. So seriously, itu cabaran pertama dalam bisnes. Anda nak berhubung dengan orang lain. Dan bila kita sebut pasal nombor 5 dengan orang lain melibatkan kerajaan tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa percaya sebenarnya itu yang benda yang saya selalu ajar dalam EFP. Saya ajar mereka yang hadir macam mana nak bercakap dengan pihak kerajaan, especially lembaga hasil, custom, SSM. So mereka-mereka ni anda kena ada seni. Nak bercakap kena ada seni tuan-tuan dan puan-puan. Seni dia bukan mudah That's why saya sangat bangga bila saya run kelas EFP, saya ajar. Macam baru-baru ni saya run kelas Disember. Siapa kenal Tuan Muhammad Syafiq? Siapa kenal Tuan Muhammad Syafiq dulu, saya just share kisah dia lah. Saya cakap dengan dia macam mana nak deal tentang LHDN. Beliau ada situasi dengan LHDN. So bila saya share macam mana poin yang penting, alhamdulillah beliau balik je daripada LHDN tu, dia dapat something, dapat diskaun orang kata. So itu antara benda, cara bercakap tu, itu saya ajar dalam kelas. Gempak gila saya rasa. Bukan saya yang gempak, orang yang follow apa yang saya cakap tu gempak. Okey, itu cabaran pertama, berhubung dengan orang lain. Yes, saya baru mula berniaga, kelas apa saya sesuai join? BV by Echah. Okey, saya rasa anda boleh datang ke sesi kami, namanya sesi BEST. Datang sesi BEST, itu sesi percuma di pejabat kami. Minggu depan kami ada lagi sesi BEST ni. Yes, pada tak silap saya 5 hari bulan. BV by Echah, anda tinggalkan nombor phone, biar tim kita call anda. Dekat Instagram, dia tanya, dia baru mula berniaga, kelas apa yang sesuai dia join. Saya nak dia join BEST. Kami ada sesi BEST, Business Evaluation Session and Transformation. Datang sesi BEST ni, dengar apa yang kami boleh share. Datang kelas tu dulu. Of course anda boleh tengok video ke apa, tapi saya suka kalau datang ke Richwork, jumpa kami untuk sesi BEST. Tim kita akan bantu. BV by Echah, insyaAllah. Datang. Tinggal nombor telefon, biar tim kami call. Atau tim kami akan DM PM you. Tak, you kena DM PM tim kami, biar tim kami call. Dia tinggalkan nombor telefon Cik Echah. Okey? Ada job saya ada job yang saya boleh saya join tak? Ada job apa? Untuk kerja. Ada? Boleh juga. Tinggal nombor telefon ataupun email kami dekat talent@richworks.com. talent@richworks.com. Tak silap saya. Yes, email resume anda boleh juga. Ni bagus ni. Ini bijak ni. Ini cabaran, dia nak tanya pasal kerja, dia tanya je. Tak ada isu pun. Okey, boleh. Okey, itu cabaran pertama. Cabaran kedua, cabaran dengan pesaing. Itu memang logik lah. Siapa bisnes sini tak ada pesaing? Turun tangan. Tengok, saya siap angkat dua tangan. Kaki pun angkat juga. Bisnes mesti ada pesaing, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada siapa buat bisnes tak ada pesaing. Orang buat bisnes, tak ada siapa yang buat bisnes tiada pesaing. Ramai orang buat bisnes mesti ada pesaing. Dah register semalam untuk sesi BEST. Tak sure approve ke tidak. Tak apa, Cik Nur Suhaila. Nanti tim kita akan bantu. Saya dah bagi nama kat KE untuk kelas esok, Tuan Zaini. Tanya balik dengan KE anda, boleh masuk ke tak untuk EFP. Tuan Rats mana? Tuan Rats dia live dekat Azizan Osman. Ataupun nak ubah hidup. Saya dengan Tuan Hafiz live dekat sini. Tapi sesekali nanti kita jemputlah dia masuk sini. Sebab you all tanya kan. Okey. Cabaran kedua tentang dengan pesaing. Pesaing bukan musuh, tuan-tuan dan puan-puan. Pesaing bukan musuh. Kalau anda bijak untuk berkomunikasi dengan pesaing. Pesaing bukan musuh. Pesaing ni jika anda, kesilapan ramai usahawan adalah bila dia buat pesaing tu jadi musuh dia. Itu kesilapan dia. Tim, cek balik adakah talent@richwork.com atau .com.my. Better tulis balik. Betul-betul cek balik. Syamim, adakah ada .my. Next kelas EFP bila tuan? Esok. Tuan Far X Zack. Esok kelas saya. EFP kelas tu esok. Okey, kita cerita pasal pesaing tadi. Pesaing sebenarnya kalau you bijak, dia kadang-kadang boleh jadi you punya guru. Seriously, macam tak logik kan? Macam mana pesaing boleh jadi guru pula? Kita ceritalah dekat Titan, kita ada beberapa Titan yang sebenarnya bersaing sesama sendiri. Ataupun dalam Spire, sebenarnya bersaing sesama sendiri. Tapi kita dah cipta satu environment yang sangat selamat, environment yang sangat safe untuk mereka berkomunikasi sesama sendiri. Seriously, berjaya cakap sesama sendiri,
end up dia support each other dan sama-sama grow. Contoh paling jelas, kita ada Hasnuri dalam Titanium Premier dan kita ada Sabella Titanium Premier. Dua-dua jual baju kurung. EFP esok ya 301140 underscore. EFP esok. Boleh tinggal nombor telefon, bercakap dengan tim kami. Kalau sempat untuk datang esok, datang esok. Kalau tidak sempat, anda book untuk next date. EFP esok. Yes. Itu dia Tuan Firdaus Razi cakap share supplier. Itu yang bestnya. EFP untuk ahli Elite X bila bulan 4 atau bulan 5, Cik Khairina. Saya suka Tuan Firdaus Razi cakap share supplier. Dia bukan pesaing sebenarnya. Kalau anda bijak, anda jadikan dia sebahagian daripada tim, ada sebahagian daripada tim, daripada kompetitor jadi tim. Kalau anda bijak menghadapi cabaran tu, dia sebenarnya boleh jadikan business partner ataupun jadi guru atau apa. Itu best kalau anda bercakap. Okay, BV by HR, insyaAllah unit Sifu, we are here for you. Tinggal je nombor telefon, bagi tim kita call anda untuk bercakap dengan anda. Sambil-sambil saya borak ni, kalau rasa macam Tuan Nasrul ni best pula, Richard ni best pula, apa kata you tinggal nombor telefon, biar tim kita call. Dan tim kita ada keupayaan nak tahu anda patut pergi kelas mana terlebih dahulu. Okay, so itu cabaran yang kedua. Cabaran pertama berhubung dengan orang lain. Cabaran kedua adalah dengan pesaing. Macam mana anda deal dengan pesaing. Okay, adakah anda nak deal dengan pesaing dengan bunuh dia, atau anda deal dengan pesaing dengan bekerja sama dengan dia? Itu paling gempak gila, seriously. Okay, ready untuk cabaran ketiga. Cabaran ketiga, tolong tulis situ 3. Tulis 3. Tulis 3. Tulis 3, okay. Cabaran ketiga ni memang berat. Memang berat. Itu kepakaran saya. Yang pada saya, ini cabaran yang paling menentukan sama ada bisnes anda survive ataupun tidak survive. Cabaran ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah cabaran menguruskan duit bisnes. Macam mana anda nak uruskan duit bisnes? Tu cabaran dia. Itu cabaran paling besar. Macam mana anda nak uruskan duit bisnes? Cabaran yang bukan calang-calang, cabaran yang bukan biasa-biasa. Cabaran menguruskan duit bisnes ni yang menentukan sama ada bisnes anda ni nampak duit atau tidak. Sebab ramai orang gagal buat bisnes dengan baik bukan pasal mereka tidak bijak buat sales. You all memang sangat pandai buat sales. Sales masuk, bendera-duru masuk. Tapi ramai orang bila dia buat bisnes, dia buat sales, hujung bulan dia tak nampak duit dia. Duit dia tak tahu mana pergi. Mana pergi duit aku Semua tak tahu mana pergi duit. Itu cabaran dia. Anda menguruskan duit. That's why itu kepakaran saya. That's why saya start buat kelas EFP ni esok. Saya nak share pasal macam mana kaedah paling senang untuk uruskan duit. Salah satu topik daripada 9 topik. Kita ada 9 topik. So salah satunya adalah tentang urus duit. So saya menyelesaikan cabaran tentang pengurusan duit ni untuk kelas 3 hari 2 malam di EFP, tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, saya try yang terbaik lah part tu. Dan seterusnya, bila kita cerita pasal cabaran yang bila cerita pasal cabaran duit ni, of course cash flow. Saya sentiasa percaya cash flow ni adalah aliran tunai. Tapi isu dia, aliran tu tak akan bergerak kalau tak ada cash. That's why perkataan cash flow, dia gabungan dua perkataan, cash flow. So, yang paling penting bukan flow, yang paling penting adalah cash. So, kalau anda tak ada cash masuk ke dalam bisnes anda, then there's nothing for you to be proud of kalau anda buat bisnes. EFP kat mana? Di Shah Alam, section 13. Selain event EFP esok, ada tak event EFP bulan lain? Ada. EFP kita akan run mungkin bulan 4 ataupun bulan 5. Sebelum masa bulan puasa ataupun selepas raya. Antara dua je lah. So ready lah. Ready kat situ untuk EFP. Okay. So cabaran menguruskan duit bisnes, itu cabaran ketiga. Cabaran keempat. Okay, ready. Cabaran keempat, tulis itu 4. Tulis 4. Terima kasih Cik Q Harry. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay. So cabaran keempat. Cabaran keempat lah yang menentukan sama ada cash flow anda strong atau tidak, iaitu mungkin anda tak ada cabaran tentang menguruskan cash flow. Mungkin anda bijak uruskan duit bisnes, tak ada isu. Tapi cabaran keempat ni, mencabar sikit. Cabaran keempat adalah cabaran dalam pemasaran. Macam mana anda nak buat pemasaran anda ni? Marketing.
Kegagalan anda buat marketing menyebabkan anda gagal generate sales yang banyak. So that's why kalau anda buat bisnes, baru start nak run bisnes, acah-acah baru nak start, anda kena faham yang marketing. Marketing adalah kunci dia. Kalau anda gagal untuk overcome situasi ataupun cabaran melibatkan marketing, seriously, orang tak tahu anda ni siapa. Orang tak yakin dengan anda. Tadi ada orang tanya dengan saya, macam mana nak dapat keberanian nak buat live ni? Ini adalah salah satu tindakan marketing yang saya buat. Dan seriously, kalau anda nak bijak tentang marketing, harus belajarlah dengan Richworks, belajar dengan Dr. Azizan, belajar dengan tim kami, belajar dengan kita. Ada kelas marketing untuk marketing ke? Yes, ada kelas untuk marketing. Cek net Crystal 114. That's why saya nak anda tinggal nombor telefon. Siapa yang tengah tengok live ni, tinggal nombor telefon, cakap call saya di nombor ni. Atau you boleh DM ataupun PM tim kami. Saya tak nak you tulis nak program, biar kami call anda. Anda tinggal nombor phone, kami call. Bila kami call, kami tahu anda nak pergi ke mana. Anda sesuai untuk kelas mana. Macam tadi Tuan Firdaus _69 ni, berapa bayaran untuk EFP? Tanya dengan tim kami. Tuan Firdaus, tinggalkan nombor telefon biar tim kita call. Tim kita cerita harga. Sebab saya sendiri kadang-kadang tak tahu harga berapa. Saya tahu harga tapi banyak tawaran. Bukan banyak tawaran lah. Kita banyak bagi how to say eksklusif. Harga eksklusif. Saya dah ambil MMM. Saya dah ada Tuan Syazwan. Yes, good job. 301140 ni apalah maksud dia ni. Ini kalau pergi kedai esok boleh dapat ke? Boleh menang ke nombor ni? Tak baik. So Tuan Syazwan akan call lah. So siapa ada the best tentang kami punya tim konsultan kami, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ingat siapa anda. Dia akan ingat siapa anda, dia akan simpan dalam database, dia akan sentiasa berhubung dengan anda. Siapa dah kena penangan tim konsultan kami? Gempak gila kan? Wow, ramai gila orang tinggal nombor phone hari ni. Semua memang suka tinggal nombor phone. Bagus, good job. Ini nombor saya. Terima kasih Tuan Luqman Hakimi. Terima kasih. Tinggal nombor phone. Bagus. You all dah faham dah. Tinggal nombor phone bukan sebab untuk Richwork call je. Nama saya. Okey, nama you lah. Lantak dia lah. Marah nampak. Okey, tu cabaran yang keempat tentang marketing. Bagus bagi anda yang tinggal nombor telefon ni. Ini adalah salah satu cara marketing lah. Dia sebenarnya bagus. Kalau anda letak nombor telefon, anda bagi tahu sekali anda buat bisnes apa. Itu lagi gempak. Tapi jangan buat sangat lah. Itu saya bagi idea. Bahaya pula idea saya tu. Okey, so itu cabaran yang keempat. Total hari ni ada 5 cabaran. So kita dah go through 4. So cabaran terakhir tuan-tuan dan puan-puan adalah, of course, ini cabaran yang ramai orang buat bisnes. Dan of course dia melibatkan lebih kepada produk. Tapi saya sentiasa percaya ini juga melibatkan mereka yang buat servis. Cabaran dia adalah cabaran dalam menguruskan stok. Ataupun anda punya, orang kata dalam bahasa lain, inventory. Kalau anda run produk, anda ada banyak stok, itu cabaran paling besar. Macam mana kita nak simpan stok ni dengan baik? Macam mana kita nak pastikan bila kita nak order stok tu? Macam mana kita nak pastikan stok tu tak hilang? Macam mana kita nak pastikan stok tidak rosak? Mungkin anda akan cakap, stok ni aku tak ada kena-mena, aku buat servis. Siapa cakap tak ada kena-mena? Ramai orang buat servis. Contoh dia buat construction, dia kena simpan bahan raw material tu, simpan dekat mana. Kalau contoh buat taska ada stok juga. Stok biskut, stok baju, stok, kalau buat tadika pun sama. Stok baju sukan, stok baju apa? Astaghfirullahalazim. Baju seragam, uniform. Kan? Mana ada buat servis, macam mana nak siapkan servis tu dengan cepat. Kalau servis, macam mana nak siapkan servis dengan cepat adalah anda kena, how to say, tingkatkan kemahiran. Lagi lama anda buat servis tu, lagi cepat anda akan cekap buat sesuatu. Dan bila anda lagi cepat, lagi banyak duit anda masuk. Masalah stok tu memang saya setuju. Yes, betul. Ramai orang ada situasi dia tidak bijak urus stok. So that's why kena belajar. That's why kena train. That's why kena implement. That's why kena jangan berhenti untuk belajar. So di Richworks sebenarnya kita sangat-sangat galakkan anda untuk terus belajar. Itu sebab di Richworks kita ada beberapa speaker selain daripada Dr. Azizan. Kita ada saya, kita ada Tuan Hafiz Jasmi, kita ada Tuan Rats, kita ada of course co-founder kami Tuan Haji Jerry. Dan kadang-kadang kita ada kita punya VP untuk high network client, Cik Sus pun boleh share juga. Okey, menarik? So ini 5 cabaran dalam bisnes. Boleh saya ulang balik 5 cabaran ni? Siapa nak saya ulang kat tangan? Say I.
Siapa nak saya ulang? Siapa nak saya ulang 5 cabaran, say I. Tulis situ, nak ulang. Tak pun tulis situ, tolong ulang balik. Dan kalau saya dapat tolong ulang ni 3 atau 5, saya baru start lah. Siapa yang tak cakap tolong ulang, so kita tak ulang lah 5 poin pada hari ni. Kita ada 5 poin untuk hari ni. Saya nak ulang balik, tapi saya nak tunggu berapa ramai yang sebut nak ulang. Terima kasih Cik Niza88. Siapa nak saya ulang? Di Facebook macam tak ada siapa nak saya ulang je. Yes, terima kasih Cik Yat Lovely Taste. Mesti dia buat ni. Tolong ulang balik. I nak ulang. Okey, bagus. Tolonglah ulang. Terima kasih. Okey, bagus dekat Instagram ni. Laju dia komen. Dekat Facebook ni mungkin lagging sikit lah. Okey. Stok juga perlu ada limit time. Yes, betul. Puan Faizah Haji Edon. Okey, tolong ulang. Ui, marah sangat ni. 301140 ni dah lah tak bagi nama. Marah pula tu. Gurau. Okey. Nombor 1, saya cakap ada 5 cabaran dalam bisnes. Topik petang ni. Cabaran pertama adalah berhubung dengan manusia. So, macam mana cara kita deal dengan manusia. Dan dalam manusia tu ada 5 jenis. Satu adalah pelanggan, pembekal, tim kita, family dan juga kerajaan. Macam mana kita deal. Itu yang pertama. Cabaran berhubung dengan orang lain. Cabaran kedua adalah cabaran dengan pesaing. So, adakah kelayan pesaing kita immediately 100% sebagai musuh atau actually kita collaborate dengan dia? Jerry selalu cakap dengan saya pepatah ni. Siapa nak dengar? Siapa nak tahu dengar apa Jerry selalu cakap? Say I. Maksudnya Jerry ada kata pepatah bahasa Inggeris. Selalu ulang. Boleh saya sebut? Pepatah dia adalah keep your friend close but keep your enemy closer. Pepatah bahasa Inggeris adalah keep your friend close. Ada kawan, keep your friend close but keep your enemy closer. Apa maksud dia tu? Kalau anda ada pesaing, anda basically kena kenal mereka. Lebih kenal mereka daripada kenal anda punya kawan sebenarnya. Itu key dia tu untuk maju dalam bisnes. Itu cabaran dia. Okey, cabaran kedua. Cabaran ketiga adalah menguruskan duit bisnes. Itu kepakaran saya. Yang mana saya ajar kelas EFP, saya ajar kelas costing, saya ajar kelas cash flow. Itu kepakaran saya. Bila anda pandai tentang pengurusan duit, anda akan boleh overcome banyak gila cabaran yang melanda anda. Macam relax je. Boleh, siapa boleh tangkap setakat ni? Okey, yang keempat, cabaran tentang marketing. Yes, cabaran tentang marketing. Bagus kalau anda bijak pasal marketing. Bukan bagus, anda wajib bijak pasal marketing. Kalau nak compare adalah pengurusan duit dengan pengurusan bijak tentang marketing ni sama penting. Anda tak perlu pandai account, tapi anda perlu pandai urus duit. Anda tak perlu pandai pasal cukai, tapi anda perlu pandai urus duit. Anda tak perlu tahu banyak terlalu semua perkara, tapi anda perlu pandai urus duit. Tengok berapa kali saya ulang. 3 kali pasal urus duit ni. That's why saya siap run kelas lah untuk urus duit ni. Sebab saya tahu kepentingan dia. Okey ke tak ni? So itu yang ketiga. Yang keempat adalah cabaran dia adalah cabaran anda dalam apa? Cabaran anda dalam marketing. Marketing tu penting. Cabaran dalam pemasaran marketing. So kena bijak marketing. Walaupun sikit at least tahulah. At least rajin nak buat live. Ada orang kata takut gila nak buat live. Nak tekan button hijau dekat Facebook tu dengan button live logo putih tu dekat Instagram meninggal orang kata. Susah gila. You all macam takut gila nak start live, nak belajar marketing. That's why kita buat kelas kelas MMM untuk anda faham tentang marketing. Saya dah join SS MMM. Ada EFP boleh join kelas Tuan Nasrul. Yes, betul. Cik UC Bakery kita ada. Dan tak ada isu, you boleh datang. Dan cabaran yang terakhir, of course, cabaran yang paling penting adalah cabaran tentang menguruskan stok. Ramai orang dia buat bisnes, dia ada melibatkan stok ataupun dia servis. Mungkin dia tak jual stok tu, tapi stok tu perlu dikira. Lagi-lagi kalau dia buat servis. So, jangan ambil enteng benda melibatkan stok ni. Tak semestinya anda kena jadi accountant. Anda kena nampak bijak saja. Itulah kepakaran saya bila saya run kelas. So, itulah cabaran dia. Cabaran untuk 5 cabaran pada petang ni. Saya nampak macam tenang, relax. Betul lah, dekat masjid ni kita kena tenang, kita kena relax. InsyaAllah 3 hari 2 malam. Siapa akan join saya? Angkat tangan, say I. Siapa akan jumpa saya esok. So, saya sangat excited untuk esok.
Saya harap anda akan datang awal. Saya harap anda akan datang dengan bersedia. Sebab esok kita nak run through 300 muka surat. Tak mudah Nak run kelas 3 hari 2 malam dengan 300 muka surat. Saya kena cover setiap muka surat. Doakan saya berjaya. InsyaAllah saya insyaAllah boleh buat. Sebab saya dah run kelas EFP ni. Masuk kali ni adalah kali keempat. Saya ambil baton ni daripada Tuan Haji J. Kelas EFP ni dulu dia yang run. Tapi dia ada kesabaran yang sangat tinggi. Dia tak boleh ajar kelas ni sebab dia perlu banyak fikir dan dia perlu melayan ramai orang. Kesabaran dia adalah senipis kulit bawang tuan-tuan dan puan. Lagi nipis kot. Dia sangat kurang sabar untuk nak deal dengan you all punya kerenah ni. That's why dia pass the baton kepada saya. Tapi seriously saya dah run kelas ni 3 kali tahun lepas. So tahun ni kali pertama saya akan run dan insyaAllah. Version baru ke? Yes. Ada macam EFP lepas. EFP last. Tak version baru sangat lah. Buku ni sama je lebih kurang. Konten dia tidak berubah sangat. Cuma cara penyampaian saya sebab dengan ilmu saya dapat beberapa kali ni di Shenzhen. Saya baru pergi banyak tempat. So saya rasa dia lebih padu sikit lah kot. InsyaAllah saya try untuk lebih padu daripada EFP sebelum ni. So last call, peringatan untuk mereka yang nak pergi EFP. Tinggal je nombor telefon biar tim kita call. Cik Fatihah Nur Aisyah, bayaran untuk EFP berapa? Nanti tim kita akan call you. Cik Fatin Nur Hanisah, kita tidak jual buku EFP. Kita tidak jual buku EFP sebab kalau kita jual, takut bila anda beli, anda baca, anda tak faham. Itu isu dia. Topik dia sangat complicated. Dia perlukan dia perlukan support untuk nak untuk didik anda. Ini kita panggil itu guided content. Saya perlu moderate dan saya perlu explain tentang konten buku tu. So that's why Cik Fatin Nur Hanisah, kami tidak jual buku EFP. Sebab kami yakin kalau kami jual buku EFP, kitab, yes, it's a kitab, betul. Kalau kami jual buku EFP, takut you all baca, you all pening kepala terus tidur je. So buang masa je you beli dengan saya. Okay? Boleh? So itu saja untuk petang ni. Sebelum saya berundur diri, peringatan sekali lagi untuk mereka yang akan hadir ke program EFP esok. Pastikan tim saya tak payahlah main buayan tu sangat. Kejap lagi kita main sama-sama. Burung gagak tu pun. Burung gagak, ada burung gagak. Okey. So apa saya nak anda bagi peringatan esok adalah pastikan anda datang awal, pastikan anda ada rehat dan rest yang secukupnya sebab anda kena belajar 3 hari 2 malam, bukan satu topik yang mudah. Kena drill down anda punya knowledge dan anda kena ready dengan kalkulator. Pastikan anda dah dapat pra-package maklumat program kalau anda dah daftar. So pastikan anda bersedialah. Bagi mereka yang nak ke EFP, pastikan anda bersedia. Bagi mereka yang mungkin rasa macam datang esok, nak walk in, nak try, cuba-cuba. Kelas esok dekat Syalam. So datanglah esok. Siapa rasa nak try boleh call, bagi nombor telefon biar tim kita call tanya ada tak lagi kosong. Kalau ada, rezeki lah untuk you all. Kalau dah penuh, saya mohon maaf. Mungkin kena tunggu sesi akan datang. Tapi kalau boleh datang sesi esok, saya sangat-sangat galakkan anda. Sebab sekarang ni ramai orang tengah masih lagi mendaftar ni. So saya harap figure tu naik lah. So saya doakan anda juga akan berpeluang untuk join. So saya seriously nak beri yang terbaik untuk program EFP 3 hari 2 malam. Dan saya akan beri yang terbaik kepada anda. Okay? Rindu nak switch? Kelas saya tak ada switch. Kelas saya ada cakap orang sebelah apa? Bangun. Cakap orang sebelah bangun. Itu kelas saya. Kelas saya tidak akan buat switch, tapi saya akan suruh anda bangun, yang menyebabkan itulah asbabnya anda tidak mengantuk dalam kelas saya. Okey? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Switch! Ambil kau. Terlari pula benda ni. Bahaya. Kalau switch jatuh pula phone ni. Okey? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Berikan tepuan kepada anda. Good job. Cakap orang sebelah bangun. So esok pagi saya tak ada sesi bangun. Ada, tapi dia adalah how to say lintasan dekat saya punya program. So esok lusa kita akan ada buat macam lintasan langsung lah. Lintasan langsung pula. Based on apa yang kita ajar di EFP. Okay? So saya harap anda semua kaya dan berjaya. Saya doakan anda semua dipermudahkan rezeki. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan. Dan saya doakan anda semoga kita ada rezeki untuk berjumpa lagi. Okay? So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan anda sebarkan tentang live ni kepada ramai orang so that dia akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang lain. Okey? Itu saja daripada saya. Take care. Jaga diri, jaga duit. Assalamualaikum.